Soalan yang pertama, soal hala tuju kan. Kita boleh simpulkanlah secara keseluruhannya majoriti anggota kita dan juga pengundi kita di luar tidak bersetuju dengan Khemah Besar. Saya boleh sebut sekarang setakat ini kita dah lebih kurang boleh rumuskan perkara itu. Dan itu kebijaksanaan rakyat yang tak masuk dalam mesyuarat, tidak ada jawatan nama yang penting, bukannya bermesyuarat di bangunan-bangunan besar. Rakyat biasa, logik mereka ni kadang-kadang lebih cerdik daripada kita. Bahasa Inggeris panggil common sense, kebijakan orang biasa. Sebabnya kita dah cuba sebelum ini. Kita terpaksa telan atas desakan kawan-kawan dalam Amanah dan DAP untuk terima bersatu. Untuk rekod, saya boleh sebut bahawa dalam 2016 kita memang berkeras bahawa bersatu tidak boleh menyertai Pakatan Harapan. Kita hanya mahukan bersatu, ada perjanjian pilihan raya supaya kita tak bertembung. Tapi janganlah bawa satu parti yang resamnya, ideologi pendekatannya itu sangat berbeza dengan Pakatan Harapan. Kita meraihkan kepelbagaian. Kita yang ulang anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak kita bawa masuk, orang India tak boleh masuk parti dia. Tapi yalah, kita dah bersangka baik atas harapan bahawa negara ini wajar untuk ada perubahan. Maka kita telan. Kita diberi kata dua sebenarnya tahun 2016. Kalau tak bawa, kalau tak terima tak terima bersatu di dalam Pakatan Harapan, maka besar ada kemungkinan Pakatan Harapan akan berpecah. Jadi beban yang saya pikul masa itu dengan Kak Wan, dengan Izzah dan sahabat-sahabat lain, apa kita nak jawab dengan rakyat kalau kita masuk PRU ke-14 yang lepas dalam keadaan ada isu 1MDB, orang marah Kak Najib, tapi kamu tak boleh telan sedikit saja demi untuk rakyat. Jadi sebab itu kita terima. Kita semua sudah tahu masalah dia. Masalah dia apabila kita terima pimpinan atau parti yang tidak sehaluan dengan kita, jiwa tak sama, air tak boleh bercampur dengan minyak. Buatlah macam mana pun air tak bercampur dengan minyak. Kita dah cuba, hadiah yang kita dapat daripada sangka baik itu adalah pengkhianatan. Dan kita mungkin boleh lupa, kita mungkin boleh maafkan, tapi saya tak ingat rakyat boleh maafkan ataupun rakyat boleh lupa. Jadi bukan hak kita semata-mata demi untuk kita sampai ke Putrajaya, kita nak bercakap bagi pihak rakyat boleh lupa ke, boleh maafkan ke tidak. Rakyat nak kita belajar daripada apa yang telah berlaku. Jadi bagi saya soal Khemah Besar itu memang jelas. Baik. Soalan yang Ilyas tanya tadi lebih terperinci. Dalam keadaan sekarang kita nampak bahawa Amanah dan DAP cenderung untuk memberi ruang kepada seberapa ramai parti-parti lain, baik Pejuang ke, baik Warisan ke, baik Bersatu dan yang lain-lain. Keadilan nampak cukup keras dari segi akar umbi kita. Adakah kita akan masuk sebagai Pakatan Harapan? Kalau mereka tak bersetuju, apa langkah kita? Adakah kita akan pakai logo kita dan lain-lain? Saya alu-alukan baik kita bincang macam ni terus, daripada kita duduk tunggu lepas tu 2 hari sebelum pilihan raya salah cetak poster. Sudah. Pandangan saya begini, kita kena terima hakikat bahawa majoriti pengundi dan rakyat di luar sana mahukan satu barisan parti-parti progresif yang boleh mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Pada pandangan mereka, itu boleh dibuat oleh Pakatan Harapan. Dan perkara itu masuk akal kerana jenis-jenis orang yang menyokong kita ini pandangan dia sama. Dia agak progresif, dia terbuka, dia bukan
perkauman. Cuma kita juga kena terima beberapa perkara yang bagi saya isyarat itu sudah cukup jelas berlaku di 4 pilihan raya negeri yang lepas. Pertama ialah kita nampak ada kelesuan dari segi rasa rapat dekat pengundi-pengundi dengan kita. Kita tahu apa yang berlaku. Mereka kecewa dengan rekod 22 bulan. Mereka juga kecewa kerana mereka rasa kalau Pakatan Harapan terlalu taksub, terikut-ikut nak kembali ke Putrajaya, itu sehingga kita meninggalkan daripada membawa isu-isu rakyat. Jadi saya tanya tadi kat bawah tadi, ada orang datang tanya saya, dia tanya, bila kali terakhir keadilan betul-betul hentam UMNO Barisan Nasional Bersatu PAS? Bila kali terakhir? Ataupun kawan-kawan kita mungkin tak rasa, tak sedar tau. Kita mesyuarat tiap-tiap hari. Rakyat di bawah tanya, bila kali terakhir kita benar-benar pukul UMNO Barisan Nasional? Jadi pandangan mereka, bila kita terlalu terikut-ikut sangat, berunding, berbincang, tengah berbincang tak boleh nak hentam. Dan kalau kita berharapkan sokongan daripada Najib dengan Zahid untuk bagi sokongan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri, takkan kita nak hentam Najib dengan Zahid masa itu? 2 tahun yang kita rugi itu telah menyebabkan orang rasa kita ni lemau, lesu, kan? Baik. Dalam keadaan begitulah dizahirkan dalam apa yang terjadi di Johor. Sebab itu keputusan Johor menunjukkan 2 perkara. Pertama, UMNO Barisan Nasional belum pulih lagi sokongannya. Tahap sokongan di Johor lebih kurang sama dengan 2018. Cuma yang berlaku di Johor ialah pengundi-pengundi yang dulunya mengundi Pakatan Harapan memilih untuk mengundi Perikatan Nasional. Dipecahkan undi kita. Itu yang masalah. Dan pada masa yang sama, pengundi-pengundi Tegar kita tak keluar mengundi. Jadi peratusan pengundi itu rendah. Dalam keadaan begitulah, Bersatu, UMNO, PAS, dia boleh main jarum perkauman, dia cucuk. Sebab itu kita lihat di Johor, di kalangan pengundi atas pagar Melayu terutamanya, majoriti memilih untuk mengundi Perikatan Nasional, bukan Pakatan, bukan Barisan Nasional, sedangkan mereka itu dulunya mengundi Pakatan Harapan, sebab mentalitinya akan menjadi begini. Kalau parti-parti politik ni lebih kurang sama, UMNO pun macam itu, PN pun macam itu, PH pun macam itu, pengundi atas pagar ni rasa kami tukar kerajaan macam mana pun hidup kami tak berubah. Harga ayam, harga telur pun korang ni dah bertukar kerajaan Perdana Menteri 3 kali, tak boleh kawal juga, sama je. Jadi kalau semua sama, kami memang tak suka UMNO sebab memang rekod dia rasuah semua ni kita tahu, jadi kita takkan sokong UMNO. Tapi paling kurang, ini ayat-ayat yang jarum perkauman akan masuk. Paling kurang Perikatan Nasional tak ada di AP. Itu yang kita sedang berdepan sekarang. Jadi sebab itu kalau Ilyas tanya, dan soalan yang sama juga sahabat-sahabat di Suruh Malaysia tanya, jawapan saya daripada saya mula-mula mengumumkan dahulu, kita kena pragmatik dan praktikal. Maksudnya, kalau contohnya menggunakan logo keadilan sendiri, menggunakan logo DAP sendiri, di kawasan-kawasan yang akan melonjakkan undi 5 hingga 10%, sehingga kita boleh menang kursi itu, maka kita perlu terbuka. Terbuka untuk keadilan bertanding logo sendiri, terbuka juga untuk DAP bertanding sendiri logo sendiri. Apa isu dia? Sebab kita masuk 2008 macam itu juga, kita masuk 2013 macam itu juga. Malah menang 2018 itu bukan semata-mata pasal soal logo saja, tapi dia dibina dan dijana oleh gelombang selama 10-15 tahun. Daripada 2008, 2013 dia memuncak 2018. 2008 pakai logo sendiri, 2013 pakai logo sendiri. Sebab rakyat cerdik.
Rakyat tahu kamu mungkin pakai logo lain, tapi kamu dalam Pakatan Harapan. Kamu mungkin pakai logo lain, kamu tetap Pakatan Rakyat sebab nada kamu sama. Pendirian kamu sama. Kamu lawan UMNO Barisan Nasional tetap sama. Jadi isu dia sekarang kepada sahabat-sahabat, dia bukan soal isu logo semata-mata. Dia isu kita dilihat sebagai lemau. Itu isu lebih besar. Kalau kita nampak keras, agresif, kreatif, betul-betul menjawab soal rakyat, pakai logo macam mana pun, itu akan tetap mendekatkan kita dengan rakyat. Jangan anggap rakyat kita ini sangat mudah salah logo, terus tak faham. Kita kalah bukan soal logo, saudara-saudari. Kita kalah kerana kita dilihat tidak mengangkat suara rakyat. Kita kalah kerana orang rasa lepas menang 22 bulan, kamu ni nampak dah jadi benda lain. Itu sebab kita kalah. Jadi bagi saya, soal logo kita tetap kena pertahankan Pakatan Harapan kerana itu harapan rakyat. Setuju. Tapi soal logo, soal macam mana, itu soal taktik. Itu bukan soal prinsip.